Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni saya beradalah pula di Surau Seremban Selatan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya jamaah di sini ramailah yang saya kenal rupanya. Mula tu tak tahu juga kan. Jadi terima kasih Ramlan jemput saya sini. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit sumbangan pengetahuan kepada tuan-tuan di sinilah. Dekat sikit, Zat. Ya. Ini dekat sikit. Macam ni. Okey. Betul. Dah okey. Jadi untuk pertama kalinya pagi ini saya bercakap di sini, saya suka nak menunjukkan dulu yang pertama sekali matlamat hidup kita. Itu yang pertama sekali. Apa tujuan kita hidup? Bukan ditinggal di Taman Seremban Selatan. Apa tujuan kita hidup hari ini? Itu yang penting. Sebab kita ni sudah biasa dengan kehidupan hari-hari ini. Hidup mesti ada matlamat. Semua orang ada. Yang tak ada matlamat tu mungkinlah selain daripada manusia ni, haiwan. Dia tak ada. Dia buat apa yang nak buat. Dia tak adalah nak capai itu, nak capai ini, tak ada. Berapa bilangan anak dia nak ada, dia tak fikir. Tapi kita manusia ni kena ada matlamat hidup. Tapi kalau kita tanyakan balik dengan sama-sama kita, apa matlamat hidup kita? Kemungkinan jawapan dia berbeza-beza antara satu dengan lain. Kadang-kadang dia psycho pula. Kalau orang tu tanya matlamat tu, dia jawab macam ni lah, jawab tu lah. Kadang-kadang dalam bentuk yang joke sebagainya lah, bagai-bagai lah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sendiri matlamat hidup kita pun tak jelas. Dan orang pun tak pernah bercakap tentang matlamat hidup tu pun. Kalau mengajar ya itulah. Jadi kita kena pastikan, kalau tak ada matlamat hidup, kita kena ingat apa matlamat hidup. Tapi nak menentukan matlamat hidup pula juga, kita kena ada asas juga pula, baru boleh. Jadi asasnya daripada Quran juga. Ada satu ayat yang berbunyi dalam Quran yang biasa kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu biasa kita dengar, orang ceramah, orang mengajar, semua ada itu. Wa ma khalaqtu, aku tidak menjadikan. Wa ma khalaqtu al jinna, jin, wal insa, dan manusia, insan, illa liya'budun, melainkan supaya mereka itu, jin dan manusia tadi, memperhambakan dirinya kepada aku. Itu ayat ini bermaksud tujuan Allah menjadikan jin dan manusia ialah untuk kita
memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan diri itu mana dalam bahasa kita ialah buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Suruhan dia, tegahan dia penuh dalam Al-Quran tu. Yang kita baca tadi ada sebahagian dan bagai-bagai. Dan tugas ini bukan manusia saja, jin juga sama macam kita. Jadi matlaman Allah menjadikan kita supaya kita memperhambakan diri. Jadi memperhambakan tu cakap Melayu, cakap Arab, cakap Melayu, cakap Arab dia beribadah. Jadi beribadah itu mana memperhambakan diri kepada Allah. Perkataan ibadah itu di perkataan kata dasarnya abadah. Abadah itu makna dia telah memperhambakan diri. Itu mana abadah. Di perkataan abadah itu jadilah dia ibadah. Jadilah dia abid. Jadilah ubudiyah. Macam-macam perkataan itu daripada perkataan abadah tadi. Ubad. Jadi memperhambakan diri kita. Jadi daripada ayat ini maknanya kita sebenarnya adalah hamba kepada Allah. Kita hamba kepada Allah. Jadi bila hamba tu, hamba lah. Kita kena buat tugas kita, laksanakan apa yang Allah suruh kita. Yang ditegah jangan buat sama sekali. Itulah perintah Tuhan kita. Dan yang kita sekarang ni jadi hamba. Sama. Jadi sekarang ni matlamat hidup kita itu tadi matlamat Allah menjadikan kita. Jadi matlamat kita pula ialah melaksanakan balik perintah Allah. Matlamat kita melaksanakan semua perintah Allah dan menolak semua larangannya. Dan ini pun perintah ni disebut tiap-tiap minggu di masjid dalam khutbah Jumaat. Nampak? Tiap-tiap minggu diperingatkan kita supaya berta'abbud kepada Allah Ta'ala. Tapi benda tu dah disebut tiap-tiap minggu, jadi kita tak pelik lagi dah. Biasa je. Tidak ada kesan ke dalam hati kita. Tak ada langsung. Kita hamba tapi kita tak terkesan dengan apa yang diperingatkan oleh khatib kepada kita tiap-tiap minggu. Kenapa? Tuan-tuan tentulah ada jawab sendiri agaknya. Kerana keilmuan kita terhad. Itulah bahasa mudah ni. Kerana keilmuan kita terhad. Itu dia punya musabab dia lah. Tapi perkara pokoknya itulah dia ketentuan Allah Ta'ala kepada kita berdasarkan apa yang dijadikan kita sekarang ini. Kelemahan kita di dalam ilmu tadi menjadikan kita macam ni lah. Jadi artinya sekarang ni berdasarkan daripada Al-Quran tadi, kita mesti pastikan kita ada matlamat hidup. Jadi matlamat hidup kita bukan nak kerja itu, kerja ini, cari makan ke, buat itu dan buat ini. Itu bukan matlamat hidup. Silap. Itu ialah usaha ikhtiar yang kita kena buat untuk mencari rezeki. Allah Ta'ala mengingatkan rezeki, kita kena buat usaha dan ikhtiar. Banyak mana dapat, itu ketentuan dia. Itu lain, itu bukan objektif hidup. Itu maksud dia. Jadi untuk menyelesaikan masalah ta'abbud ini, beribadat ni ataupun memperhambakan ini kepada Tuhan, kita mestilah buat apa yang Tuhan ingatkan ke kita. Apa peringatan dia? Cari ilmu. Langkah kita ialah cari ilmu. Okey.
Jadi adakah ilmu sekarang kita ni, ilmu kita yang ada sekarang ni tak cukup? Memang tidak cukup. Sebutlah, walaupun dia tu orang ulama besar, dia juga masih belum cukup. Ada benda-benda lagi yang dia tak tahu. Macam itulah. Jadi inilah benda yang kita kena cari, ambil tahu. Caranya belajar. Macam tu. Bukan ceramah macam ni. Ceramah dia ni tak beri ilmu. Ceramah ni 1 jam tu sonok-sonok, gelak-gelak sikit, betul balik habis. Itu bukan cari ilmu. Rugi. Cara belajar ni mesti ada benda yang kita nak sebut. Kalau berkitab lagi baik. Dan kita pegang betul yang kita dapat. Okey. Jadi sekarang ni tanya soalan pula, ilmu apa yang saya nak cari supaya melengkapkan diri kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan penjelasan dari Al-Quran, daripada hadis, daripada ulama-ulama yang dulu-dulu, dia kata yang wajib kita tahu perkara pokok dia ialah ilmu dia 3 yang kena wajib belajar, fardu ain, tak belajar salah. Yang pertama sekali tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam atau apa-apalah nama dia. Itu yang pertama sekali kita kena ambil tahu. Dan yang kedua ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu. Dan untuk melengkapkan ilmu 3 ni, lebih kalau kita belajar bahasa Arab itu lebih bermakna. Kalau tidak, kita hanya akan membaca terjemahan-terjemahan orang saja. Dan kita tak lebihlah daripada itu. Tapi masa tu dah berlalu, nak dikejar tak terkejar lagi lah. Itu 3 benda. Dan 1 masuk bahasa tadi. Yang lain-lain itu tambahan yang menjadikan dia lebih baik lagi. Itu maksudnya. Jadi tiap-tiap ilmu yang 3 tadi masing-masing ada dia punya cara dia, kaedah pembelajaran dia, kaedah amalan dia, semua ada. Tauhid, cara belajar dia ada, cara mengamalkan dia ada, fiqh pun sama juga, dan tasawuf pun ada juga. 3 ni wajib. Jadi hari ni apa yang saya nampak, kita ni kekurangan ilmu ni lah. Tauhid bukan tak belajar, tapi tak masak. Bila tak masak tu, tak bolehlah makan dengan sedap. Kalau separuh masak pun lain kalau terlalu kan. Kalau yang masak 3 suku saja dia masak 3 suku. Ilmu kita. Kenapa saya kata tak masak? Tauhid kita belajar dulu masa kecil-kecil dulu, masa sekolah kebangsaan ya, belajar tauhid. Masuk sekolah menengah adalah sikit-sikit. Dah pergi SPM tu kan, tu dah boleh katakan, tengoklah. Ada yang tak ambil agama, ada yang ambil agama, habis. Lepas tu diploma, langsung tak usik lah. Kalau dah masuk universiti, langsung tak ada. Jadi ilmu tauhid yang ada kita betul sekadar masa kita umur kita 7 tahun sampai 13 tahun. Itulah yang ada modal lagi kita. Itu nama-nama ujung telinga sikit dekat surau masjid. Bukan belajar nama tu, nongah. Pasal mana nongah? Pasal dia tak ada kitab, tak ada itu, datang bawa badannya. Hari ni datang bawa terjadah, tambah sikit. Bagi bawa badannya. Kitab tak mana, apa tak mana. Dapat sikit, hilang itu. Pasal basic tu tak ada. Itulah tauhid yang ada dekat kita.
Okey. Fiqh adalah sikit. Disebut oleh ustaz-ustaz mana-mana dengar ke TV, kau dengar ke sikit-sikit. Tidak, dia menyeluruh. Berlaku sesuatu benda pun dah kelam kabut lagi dia tu. Macam mana ni. Itu fiqh dia pula. Tak selesai juga. Tasawuf langsung tak busik. Tasawuf ni langsung tak busik. Ada pula diusik sikit-sikit pula. Panjik pula tak kono. Tak apa bahasa Melayu pun tu panjik tak kono. Kan? Kita nak panjik pokoknya, kita panjik pokoknya ataupun tak kono lah. Macam tu jadinya. Kerana ilmu ni dah semakin hilang. Itu cerita dia. Tambah pula lagi dunia sudah akhir zaman, Tuhan mencabutkan segala ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi ini daripada muka bumi ini dengan mematikan ulama-ulama yang hebat-hebat. Hari ni mana ada ulama yang hebat? Tak ada dah. Macam itulah. Jadi kita ni memang sangat dhaif. Dalam itulah kita kena fikir renung balik. Jangan biarkan masa berlalu. Macam mana aku ni, macam mana aku ni. Masa dah dekat kiamat katanya. Itu. Jadi pertama matlamat hidup tadi. Mesti ada. Cari ilmu. Jadi di antara tiga ilmu ni pula, mana harus diutamakan? Jawabnya ilmu tauhid. Itu yang perlu diutamakan dulu sebelum lain-lain. Tauhid paling penting. Kalau di sini kita tak boleh, gagal, yang lain-lain itu pun gagal semua sekali. Hancur. Semayang yang kita buat bertahun-tahun semuanya habis. Tasawuf pun tak berguna, fiqh pun tak berguna kalau tauhid kita tidak ada. Sampai macam tu sekali. Contoh, kenapa penting sangat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu, bila Allah utuskan dia menjadi rasul ketika umur dia 40 tahun, apa tugas dia yang pertama sekali? Tugas yang selalunya dia tauhid lah. Tauhid lah. Ataupun yang kita dengar ustaz-ustaz cakap, awwaluddin ma'rifatullah. Bukan awwaluddin belajar semayang, tak ada. Awwaluddin ma'rifatus solah, tak ada. Awwaluddin ma'rifatuz zakat, tak ada. Ma'rifatul hajj, tak ada. Awwaluddin ma'rifatullah. Maknanya bila kita dah nak pergi Islam ni, benda yang pertama sekali kita kena belajar tauhid. Jadi Allah Ta'ala telah menentukan, mentakdirkan Nabi mengajar tauhid ni selama 13 tahun solid di Makkah. Masa tu salat tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, semua tak ada. Tasawuf pun tak ada lagi masa tu. 13 tahun solid cerita bawa tauhid, mengasahkan Allah Ta'ala. Jadi kenapa panjang sangat masa dia? Itu dia punya hikmah dia. Kerana menunjukkan ilmu ni penting sangat. Kalau Nabi menyertai 13 tahun di Makkah dan sambung lagi di Madinah 10 tahun lagi, jadilah dia 23 tahun. Berbanding solat Nabi nak pergi, nak hijrah, barulah cerita cerita solat. Puasa pula dah pindah ke Madinah. Zakat pun sama. Haji pun dah Nabi dah nak wafat dah, baru pergi haji. Tapi tauhid tu dulu. Jadi bila kita cerita Nabi mengajar tauhid ni selama 13 tahun di Makkah ni, berapa lama kita belajar tauhid? Tu kita pula.
Ada tak 13 tahun? Ha. Kita belajar tauhid bermula daripada umur 13 tahun. Lepas tu bukan 13 tahun nak tu dah. Agak belajar sehari banyak mana sangat kan. Tadi sikit sangat kita belajar. Sikit sangat. Itulah model yang kita buat sampai hari ini. Sampai anda pindah ke Seremban Selatan. Lama masa tu. Kata Ramlan tadi dah 20 tahun. 20 tahun dah kan? 20 tahun dah. Bayangkan. Masa jalannya dulu lain. Dulu saya rambut panjang sikit. Masa tu ada misai sikit. Ni dah misai pun dah tak ada. Kan? Rambut kepala pun dah botak. Ya. Lan ni saya jumpa dulu slim orang dia. Slim. Nah. Semua slim betul tu. Smart ya. Hari ni saya tak percaya tadi je ke London. Tapi saya dengar suara dia tak berubah. Itu je. Oh ni betul lah. Suara tak berubah kan? Betul tak? Tapi badan berubah. Macam tu lah. Jadi sekarang ni ilmu tu tak bertambah. Kerja kan? Tak bertambah-tambah. Kita rasa dah cukup. Sebenarnya tak cukup. Itulah. Bukti tak cukup. Macam mana? Bila berlaku sesuatu benda yang depan kiri kanan kita ni, kita punya sikap kita ataupun pandangan kita kadang-kadang berbeza. Macam itulah. Katalah contoh berlaku ni COVID-19. Kita baca dalam buku lain, baca surat khabar lain, baca dengar-dengar itu macam-macam. Lepas tu orang pula cakap macam ni, orang cakap ni. Kita pun dah yang mana? Macam mana ni? Jadi dengan COVID-19 ni, bila kita tidak ada tauhid kita dengan baik, kita mungkin jadi syirik. Betul tak? Jadi kita jadi syirik, kita tak perasan kita jadi syirik. Kalau katalah saya kata, anda ni dia syirik, fikirnya, bila pula saya dia syirik? Tak pernah saya syirik. Dia syirik dia satu ni. Apa itu syirik ni? Menyentuhkan Allah Ta'ala. Saya tak menyentuhkan Allah Ta'ala. Saya. Bila pula saya syirik? Itu bukan pendapat. Tetapi kebanyakan orang semua cakap macam tu. Kenapa syirik? Menyentuhkan Allah Ta'ala. Saya tak pernah menyebut Allah Ta'ala. Saya. Ini bila pula saya syirik? Kan logik tu ada kan? Betul tak? Tak betul. Syirik bukan gitu macam tu. Macam tu lah. Jadi itu yang nak ditekankan. Ilmu ni sikit ya. Tapi kena pegang yang sikit tu. Oh selamat. Sebab tu dengan COVID-19 ni, ada orang dia kedudukan dia sisi Allah Ta'ala dia meningkat naik tinggi. Dengan COVID-19 orang menjadi merudum ke bawah. Jadi syirik keji macam-macam tadi. Tapi benda tu tak nampak. Kita rasa okey, biasa je, tak ada biasa. Tidur, makan, mandi, tak ada beza. Tapi kita syirik. Macam itulah. Ilmu. Tauhid. Itu bukan bab semayang tu dah. Semayang lain tak? Tasawuf lain. Itu tauhid. Jadi bila berlaku macam ni, apa kita punya sikap kita nak mengadaptasi cerita COVID-19? Jadi bagi orang yang ilmu tadi, dia dah sedar segala benda yang berlaku dalam alam ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah, ataupun qada daripada Allah. Jadi segala yang berlaku ni semua ketentuan Allah Ta'ala.
Bila ketentuan dari Allah Ta'ala, kita sebagai hamba yang pertama sekali kenalah terima seadanya. Itu bahasa kita. Kenapa pula? Kan kita dah kata dari awal-awal tadi, kita ni siapa? Kita ni adalah hamba dia, hamba Allah. Jadi apa Allah Ta'ala jadikan pada kita pada alam dia pada mana, kita jangan komen. Oh tak, jangan memanai-manai. Kalau kita tahu, kata siapa penyanyi Bilah nama tu? Bukan. Ha? Hasan. Hatan. Hatan ke Atan? Atan ya? Jangan memanai-manai kata dia. Kerja labu kan? Kerja tu jangan memanai-manai. Okey? Jangan komen itu, komen ini. Bila tak komennya benda yang berlaku dalam ni, pertama sekali dosa anda telah meletakkan Allah Ta'ala itu dalam keadaan bodoh. Itu je. Tapi kita tak cakap Allah Ta'ala itu bodoh, tapi bahasa kita jadikan Allah Ta'ala itu bodoh. Janganlah kata cerita COVID ni dah besar sangat ni. Katalah hujan sepanjang hari. Daripada pagi tu ni hujan bila sampai petang hujan. Apa komen kita? Aduh, yang mulut mengadih dulu tapi tak sakit. Aduh. Hujan tak nampak betul mari gitu. Aku cadang nak pergi ke sini ni tak dapat lah tu. Jawab ni. Itu adalah satu keluhan hati manusia terhadap suasana yang sedang terjadi. Kenapa kita mengeluh? Kerana hajat kita tak kesampaian. Kita nak beritahu ini. Jadi benda yang berlaku, siapa yang menentukan balik? Itulah yang kita dah faham tadi. Segala benda yang terjadi dalam alam ini adalah qada dia. Jadi bila qada Tuhan, kita seolah katakan Tuhan tu tak pandai, bodoh. Mana kita tidak redha dengan ketentuan tadi. Apa jadinya kita? Habis. Sikit dia benda dia kita buat. Sebab apa? Tauhid kita tak matang. Dan kita pula dibimbing dari ayah mak kita dulu pun macam tu juga. Ilmu dia pun sama yang kita pula itu yang kita, anak kita pun sama pula kita lebih bimbing dia. Rugi sangat dia. Okey, tu basic dia. Jadi nak menyelamatkan Allah daripada terjatuh syirik berdasarkan keadaan suasana yang ada ini, kita tak ada pilihan lain, kita kenalah belajar dan belajar tauhid nombor satu sekali. Okey, tauhid itu yang utama sekali. Jadi hari ini mukadimah untuk anda fikir balik. Jadi bincang kan, apa Ustaz Ahmad cakap pagi ni, kita pertama ada maktamat hidup. Itu satu. Yang kedua, pastikan tauhid kita selamat betul supaya jangan kita terjatuh ke dalam syirik. Tak pasal-pasal je. Semayang entah handal, hitam dari dia solat. Hebat ilmu itu ini. Tapi kalau tauhid anda habis, semua habis. Tak ada nilai lagi dah. Itulah dia penting. Kenapa orang kafir itu dikata kafir? Pasal tauhid lah. Pasal tauhid lah tak ada. Itu je. Jadi kita ni macam mana? Kita rasa diri aku ni okey lah ni. Kita kata kita okey. Tapi tak ada siapa yang mengesahkan okey kita tu. Kan? Macam itulah. Jadi saya kira untuk pagi ni cukuplah. Itu pendahuluan. Dan insya-Allah kalau panjang umur pula, masa saya pun dah tak ada sebenarnya. Ini pagi ni kebetulan saya patut di Simang Melangai, kuliah saya begini, kuliah subuh. Tapi di sana belum mula lagi kan.
Jadi syuri-syuri lah mari, itu yang maksudnya. Okey, itu saja untuk pagi ni. Saya cadang pagi ni nak pergi ke Pahang je ni. Tidak boleh sampai ke 9 boleh cakap. Ya. Itu saja. Tiada soalan. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita baliklah.